Kita nak melihat bagaimana sebenarnya kerajaan komited untuk membantu rakyat. Jika semalam dan juga baru-baru ini kita melihat apabila kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan ataupun mengekalkan tarif elektrik dan juga air, serta harga ayam juga tidak akan diapungkan. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai isu ini, kita nak terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi Syafiqah. Boleh dengar saya dengan clear? Boleh, Doktor. Doktor sihat hari ini? Alhamdulillah, pukul 9 ada kelas sekali lagi. Oh, pukul 9 ada kelas. Okey, kita tak lama dengan doktor pun. Tapi saya ingin mengetahui reaksi awal daripada doktor. Bagaimana sebenarnya apabila kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan kadar tarif air dan juga elektrik ini, bermakna kerajaan akan menanggung subsidi sebanyak 5.8 bilion. Doktor. Ya, betul. Seperti yang Syafiqah tunjukkan sebentar tadi pun mengenai jumlah subsidi sekitar 77 bilion dan juga keputusan kerajaan baru ini juga akan menambahkan lagi jumlah subsidi yang akan diberikan kepada rakyat. Kita kena lihat dari segi konteks jumlah subsidi itu, ini amat besar yang telah diperuntukkan oleh kerajaan. Malahan saya lihat itu 2 kali ganda lebih besar daripada kutipan SST sebagai contoh yang kerajaan dapat setiap tahun. Dan ini mengambil kira situasi semasa, walaupun sebelum ini ada berlaku pengumuman tidak ada orang kata harga ceiling lagi untuk ayam, dan juga sepatutnya bulan ini pun akan berlaku review ataupun pengumuman tentang adakah tarif elektrik akan dinaikkan atau tidak. Tetapi kita mengambil kira beberapa situasi semasa yang berlaku, iaitu 2 hari lepas Jabatan Perangkaan Malaysia telah mengumumkan indeks harga pengguna bagi bulan Mei, iaitu bulan lepas, yang telah meningkat kepada 2.8%, tetapi yang lebih kita nampak ketara peningkatannya adalah untuk makanan dan minuman beralkohol, itu telah meningkat 5.2%, lebih tinggi daripada sebelum bulan sebelumnya, iaitu 4.1%. Namun kita lihat juga bukan saja makanan minuman, kalau restoran, hotel juga menunjukkan peningkatan 3.7% dan pengangkutan 3.9%. Oleh sebab itu, disebabkan memang kita dapati sejak kebelakangan ini, malahan saya jangkakan untuk bulan Jun dan Julai ini isu kenaikan harga barangan ini akan terus berterusan. Maka kerajaan mengambil keputusan untuk meletakkan harga shilling ayam baru dan tidak akan menaikkan tarif elektrik itu. Doktor, kita memang memahami dan juga kita dapat melihat bahawa kerajaan banyak memberikan bantuan, inisiatif dan juga subsidi kepada masyarakat keluarga Malaysia khususnya. Tetapi sebenarnya apa yang mereka perlukan pada masa kini ialah bantuan dari segi wang tunai. Jadi bagaimana doktor melihat bahawa pihak kerajaan mungkin boleh melihat bantuan daripada sudut ini berbanding daripada bantuan daripada segi subsidi ataupun program-program lain yang disifatkan lebih kesannya jangka masa panjang dan juga sederhana, doktor? Ya, betul. Sebab kalau kita lihat ada subsidi ini dia bersifat pukal. Maknanya kalau kita lihat walaupun kita memperuntukkan 37.3 bilion untuk subsidi minyak sebagai contoh, tetapi 37 bilion tu yang guna minyak ni kebanyakan tak semestinya B40, mungkin T20 dan sebagainya. Oleh itu, bantuan terus kepada rakyat itu harus, dan kerajaan pun telah tambah peruntukan dalam bantuan keluarga Malaysia sebanyak 630 juta untuk memberi wang tunai tambahan kepada keluarga dan juga individu, RM100 keluarga dan RM50 individu. Dan mekanismenya telah ada. Kita telah ada pengkalan data siapa yang layak menerima, dan kita ada maklumat bank account, sebab duit itu terus masuk kepada bank account mereka. Kalau yang tak ada bank account pun dia boleh pergi ke cawangan BSN. Dan apa yang saya lihat penambahbaikan yang boleh buat, sebab yalah kalau kita tengok bantuan itu memang kita amat hargai, tapi dengan orang kata risiko kenaikan harga yang lebih tinggi selepas ini, mungkin kita mahu pastikan bahawa ada kesinambungannya, dan juga mungkin kita boleh luaskan skop kepada mereka yang menerima bantuan, terutamanya mereka yang duduk di bandar. Malahan M40 yang bergaji sekitar 5,000, 6,000 tetapi duduk di bandar pun terkesan. Kalau kita lihat data statistik Jabatan Perangkaan Malaysia ni secara lebih terperinci,
inflasi mengikut negeri, Selangor, Wilayah Persekutuan, Putrajaya, Johor, Pulau Pinang, bandar-bandar yang besar ni, mereka mengalami peningkatan inflasi yang lebih tinggi daripada purata nasional. Walaupun purata nasional 2.8%, tapi Selangor dan KL sebagai contoh, Selangor mengalami peningkatan 3.7%. Oleh itu, kalau kita dapat tengok peluang untuk menambahkan lagi orang kata penerima yang layak untuk mendapatkan bantuan tunai terus ini, dan juga kalau kita lihat juga kita mahu pastikan duit itu sampai untuk maksud yang diharapkan, iaitu beli makanan asas sebagainya. Mungkin kita boleh gunakanlah teknologi sedia ada. Kita ada MySejahtera, kita boleh wujudkan e-voucher supaya mungkin guna scan QR code tu untuk dapatkan barang-barang tertentu, dan kita boleh orang kata pantau di kedai-kedai yang sepatutnya menyediakan barang yang disubsidi. Sebagai contohlah minyak masak paket 1 kilogram plastik tu, adakah mereka cukup bekalan kalau pelanggan ataupun pembeli redeem menggunakan e-voucher ataupun QR code. Sekarang ni kalau kita dapat duit RM100, kita tak tahu dia beli untuk apa, dan kita pun tak tahu kedai mana yang memang jual minyak masak tu kepada orang ramai ataupun telah diseleweng atau diseluduk. Saya ingat penggunaan teknologi boleh juga membantulah pengagihan wang tunai ini dengan lebih berkesan. Saya setuju. Kalau kita boleh lihat semalam juga kenyataan daripada Menteri Kabinet NHP juga menggunakan apps untuk mengesan bagi mereka yang membeli minyak masak paket ini. Jadi tak adalah sampai orang yang M20 pun beli kan. Itu masalah di situ. Tetapi kalau kita melihat kepada program yang lain, contohnya seperti program subsidi upah yang akan berakhir tidak lama lagi, ada beberapa pihak yang mengatakan supaya program ini diteruskan lagi. Apa sebenarnya kewajaran dan juga implikasinya kepada ekonomi dan juga kerajaan khususnya? Kerana kalau kita lihat baru-baru ini yang pengecualian cukai kenderaan juga telah pun ditamatkan kerana merasakan bahawa tidak lagi rasional pada masa ini. Bagaimana, Doktor? Ya, kita kena lihat di peringkat global inflasi makin meningkat. Di Malaysia juga Bank Negara sudah mula melaksanakan dasar monetary dengan menaikkan kadar OPR pada bulan Mei, dan mungkin bulan Julai ini akan berlaku lagi peningkatan. Ia ini bertujuan untuk memperlahankan sedikit aktiviti ekonomi supaya tidak terlalu panas menyebabkan harga semakin tinggi. Oleh itu, kalau kita cakap tentang subsidi upah dan sebagainya, ianya mungkin tidak lagi orang kata kita lakukan secara pukal, tetapi mungkin ia lebih bersasar, case by case basis. Kita kena tengoklah, mungkin ada perniagaan yang sudah orang kata pulih sepenuhnya, tetapi ada yang masih lagi orang kata memerlukan bantuan sedemikian rupa. Saya lihat macam kita lihatlah yang pengumuman yang dibuat oleh kerajaan baru ini, iaitu ada setengah masih lagi diberi subsidi secara keseluruhan, tetapi ada yang lebih bersasar. Maka ini yang mungkin boleh juga dilakukan untuk industri dan perniagaan. Doktor, sedikit sebelum kita nak menutup segmen kita pada pagi ini, apa di antara bantuan yang doktor rasakan perlu diberikan yang bukannya semata-mata bersifat ad hoc untuk masa sekarang, Doktor? Ya, seperti yang kita bincangkan tadi, iaitu bantuan tunai secara terus kepada golongan rentan B40 yang di bawah bantuan keluarga Malaysia itu memang adalah satu mekanisme yang memang sesuai pada masa ini, kerana kita boleh lihat impaknya adalah serta-merta terus sampai kepada pengguna. Tetapi yang sebenarnya saya lebih mahu tekankan ialah pemantauan. Kita tidak mahu berlaku banyak keterisan, penyelewengan, penyeludupan, dan bantuan yang harus pergi itu sebenarnya tidak sampai kepada mereka yang menerima. Oleh itu, orang kata sebagai rakyat pengguna, kita masuk orang kata sama-samalah kita bantu kerajaan dan penguatkuasa untuk memantau segala barangan supaya kita tak adalah pihak yang mengambil kesempatan menaikkan harga suka hati. Dan ini amat penting kerana kita tidak mahu segala hasrat kerajaan yang komited untuk membantu rakyat ini sia-sia kerana berlaku banyak keterisan dan penyelewengan. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School, kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sempat lagi Doktor untuk ke kelas pukul 9 kan? Online, jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi pelajar-pelajar kenalah pergi kelas. Tak boleh, alah Prof ada SPM, mesti tak ada kelas. Ada.
Terima Dia kasih ada. doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum.